Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu nak masuk tajuk tangent kepada bulatan. Okey, dekat sini mari kita cikgu nak perkenalkan dekat kamu tangent kepada suatu bulatan. Okey, yang ni kita panggil tangent sebab tangent kepada suatu bulatan ni ialah satu garis lurus yang menyentuh bulatan ni pada satu titik sahaja. Tengok dia sentuh satu titik je. Okey, titik sentuhan di antara tangent dengan bulatan ialah titik ketangenan. Ini kita panggil dia titik ketangenan. Okey, mari kita tengok nombor 1 nah. Okey, tentukan sama ada garis lurus JK ialah tangent kepada bulatan dalam setiap rajah yang berikut. Tandakan right pada jawapan yang betul. Okey, mari kita tengok yang ni. JK ni tangent ke tidak? Okey, untuk yang ni JK adalah tangent sebab ianya bergaris lurus dan menyentuh satu titik sahaja pada bulatan. Jadi kita tanda ya. Okey, yang kedua bukan tangent. Dia dah sentuh dua titik dah dekat bulatan. So bukan lah. Okey. Yang C juga ya. Ianya menyentuh satu titik lah. Kalau macam ni dia dikatakan ya juga. Okey. Nombor 2. Okey, tanda dan labelkan titik ketangenan dalam setiap rajah yang berikut. Okey, label. Okey, label lah sebagai E. Ni tanda, kita tanda dia titik dekat sini. So, terlabel lah sebagai huruf apa pun lah. Di sini cikgu label sebagai E. Untuk yang ni kita tanda, labelkan B pula. Ikut skor lah huruf tu sebab dia tak bagi tahu pun kita nak labelkan apa. Okey, kat sini tanda label C. Satu lagi titik ketangenan adalah di sini. Label sebagai D. Okey, lukis garis PQ sebagai garis tangent bagi setiap rajah yang berikut. Okey, kita nak garislah kat mana pun asalkan ianya menyentuh satu titik sahaja pada bulatan tersebut. Okey, ini contoh cikgu buat. Ni kan dia menyentuh satu titik sahaja. Jadi yang ni kita labelkan sebagai PQ. Maksudnya ini adalah garisan PQ. Okey. Label satu lagi kat belah sini pula. Jangan tak kenal sudahlah kan. Bulatan tu kena satu titik. Ini label sebagai PQ dan satu lagi nah. Okey, label sebagai PQ menunjukkan ini adalah garisan PQ. Okey, kita sambung. Okey, lukiskan jejari dari pusat O ke garis tangent RS bagi bulatan berikut. Ke garis tangent RS. Ukur sudut yang terhasil dan tuliskan nilainya dalam ruang di bawah. Okey, sebenarnya bukan ke garis tangent lah. Ke titik ketangenan ni. Ke titik ketangenan. Sebenarnya dia nak suruh kita garis satu jejari ke titik ketangenan. Kita garis macam tu lah. Dan yang ni pula. Okay, kemudian dia tanya sudut RTO. RTO, berapa sudut ni? Kalau dah tegak macam ni, berapa sudut dia? Sudut tegak lah. Maka 90 darjah. Okey, RTO ataupun STO. Okey, STO sudut ni. Sudut ni. Tadi ni sudut ni ataupun sudut ni lah. Mana-mana salah satu sebelah ni. 90 jugalah. Okey. Berdasarkan aktiviti di atas, okey, apa yang kita boleh rumuskan adalah jejari suatu bulatan yang bersilang. Kita tulis jejari suatu bulatan yang bersilang dengan tangent kepada bulatan pada titik ketangenan akan membentuk 90 darjah. Okey, ni jejari yang pergi kepada titik ketangenan akan membentuk sudut 90 darjah. Kat sini. Nah. Okey, nombor 2.
Hitung sudut X dalam setiap bulatan berikut. Okey, kita nak hitung sudut X. Asal-asal boleh buat tak sudut X tu? Ni lah sudut X ni kat sini. Okey. Ni kan sudut 38. Dia nak kita cari sudut X. Maka kita boleh buat sini apa? Sudut ni sudut 90. Jadi kita boleh carilah satu segitiga, nilai sudut pendalamannya adalah 180. Maka X sama dengan 180 tolak 90 tolak 38. X sama dengan 52 darjah. Okey, tengok soalan B. Soalan B dia bagi 122 dekat sini. Luar daripada segitiga. Jadi kita cari dulu sudut yang bersebelahan dengan 122 ni. Okey, sudut yang bersebelahan dengan 122 ni adalah 180 tolak 122. Kita dapat 58 dekat sini. Bila dapat sini 58, bolehlah cari nilai X. Sebab sini adalah sudut 90 darjah. Maka X sama dengan 180 tolak 90 tolak 58. Jawapannya adalah 32 darjah. Okey. Soalan muka surat 45. Ukur panjang dan sudut setiap yang berikut berdasarkan rajah diberi. Kemudian lengkapkan aktiviti di atas. Okey, mari kita tengok. Sudut ni panjang AC. Ni AC nah. Panjang AC ni berapa nilai dia? Jadi kamu ambil pembaris, kamu ukur panjang AC. Okey. Kosong dekat AC dekat sini. Betul-betul ukur dapat 3.1, 3.2 nah. Jadi kita dapat 3.2 cm. Yang ni adalah 3.2. Kemudian dia suruh ukur BC. Okey, letak pembaris betul-betul dekat garisan yang kamu kena ukur tu, letak betul-betul. Tengok ni pun 3.2 juga. Okey, jadi kita dapat kesimpulan dah. Sebelah dengan sebelah ni adalah samalah. Okey, OA. Panjang OA dengan OB pun mesti sama sebab ini adalah jejari. Jadi OA, letak dekat A dengan O. 1.1. Maka OB juga 1.1. Ni sama nilai dia. Sudut pula nak kita ambil kita punya protractor. Nak ukur sudut AOC. AOC. Sudut kat sini. Okey, sudut AOC. Sudut AOC adalah 70 darjah. Sudut BOC. BOC yang ni pula. BOC. Maka sudut ni lah. Okay, kita tengok sudut BOC. Letak betul-betul di atas garisan. Okey, sudut BOC. BOC sama dengan 70 juga. Kamu tengok ni. Dia mula dengan ni kosong. Okey. 70. Okey, 70. OCA dapat berapa? Cuba ukur tengok. Okey, BCA kita dapat 20 ya. Kita boleh tulis kat sini. Sini 70, sini 70. OCA dekat sini dapat 20. OCB bila dah diukur memang dapat 20 lah. Nah, kamu boleh cuba ukur. Kemudian OAC. Sini memang 90 lah. Tak dinafikan sebab ada satu jejari. Sini adalah titik ketangenan. Maka sini dapat 90. OBC juga 90. Okey. Jadi AC sama dengan BC. OA sama dengan OB. Sudut AOC 70 sama dengan sudut BOC. Sudut OCA sama dengan sudut
OCB. Okey, sudut OAC sama dengan sudut OBC. Okey, dalam rajah yang berikut, PQ dan PR atau SR ialah dua tangen kepada sebuah bulatan berpusat O. Hitung nilai X. Dia nak kata ni, PR dengan SR. PQ dan SR. PQ dan SR ataupun PR nah, kedua-dua ni. Soalan dia lain-lain sebab tu dia buat macam ni. Atau ni. PQ kat sini, PQ dan PR adalah tangen bagi bulatan ni. Maksudnya ada dua tangen lah kat sini. Kemudian B ni pun dia kata PQ dan PR adalah tangen bagi bulatan ni. Nampak, sorry. Okey ni. PR dan PQ adalah dua tangen. Okey, PQ dan PR juga adalah dua tangen kepada suatu bulatan itulah. Okay, jadi soalannya adalah hitung nilai X. Jadi kita gunalah ciri-ciri yang dekat atas ni. Yang kita dapat tadi tu, yang mana sama ni. Yang ni sama dengan yang ni. Okey, sudut yang dalam ni sama dengan sudut sebelah ni. Sudut yang ni pula sama dengan sudut ni. Jadi ciri-ciri inilah kita akan pakai guna untuk kita buat soalan nombor 2 ni. Okey, nombor 2A. Soalan nombor 2A nak cari nilai X. Kita tahu yang ni 38. Okey, bila yang ni 38, kat bawah ni juga adalah 38. Dekat sini sudut ni adalah sudut 90. Maka kita boleh cari, kita boleh tulis X sama dengan 1/3 adalah 180. 180 tolak 90 tolak 38. Maka jawapan kita adalah 52. Jawapan ni sama macam sebelah ni. Yang tadi kita buat tu. Kan? Jawapan sama. Tapi dia punya bentuk soalan dia berlainan lah. Okey, soalan B. Dia kata 256 yang ni. Satu bulatan adalah 360. Jadi kita boleh cari dulu yang ni, sudut yang ni. Sudut sebelah ni sama dengan sudut yang ni. Jadi kita ambil 360 dulu. Tolak dengan 256. Okey. Kemudian kena bahagi 2. Untuk dapatkan sudut yang ni dulu. Satu ni sudut. Yang berada di dalam 1/3 yang ada X ni. Okey, 360 tolak dengan 256. Okey, bahagi 2 sama dengan 52. So, sini 52, sini 90. Maka X sama dengan 180 tolak 90 tolak 52 sama dengan 38. Okey. Soalan berikutnya. Okey, yang ni pula kita nak cari panjang PO. PO. Dia bagi nilai X kat sini. Okey, soalannya adalah dalam merajah yang berikut. PQ dan PR ialah dua tangen kepada sebuah bulatan berpusat O. Hitung nilai X. Okey, kita nak hitung nilai X ni. Tengok nah. Kita tengok 1/3 ni. Ini melibatkan teorem Pythagoras. Okey, kita tahu dekat sini sudut 90 darjah. Okey, bila kita ada sudut 90 darjah, 1/3 bersudut tegak. Kalau nak cari sisi dia, memang kita boleh guna teorem Pythagoras. Okey. Nak cari nilai X. X kuasa 2 sama dengan... Okey, nak cari hipotenus X ni, dia jadi hipotenus sebab ianya bertentangan dengan sudut 90. Okey, bila nak cari hipotenus, kita kena tambah sisi yang lain. Okey, X kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Sama dengan 4 kuasa 2, 16. 16 tambah 3 kuasa 2, 9. Maka X sama dengan, X kuasa 2 sama dengan 16 tambah 9. Okey, X sama dengan 16 tambah 9 adalah 25. Okey, 25 punca kuasa 2 sama dengan 5. Okey, jadi kita dapat nilai X adalah 5. Okey, soalan B. X duduk dekat sini nah.
Okey, apabila X duduk dekat sini, kita tahu bahawa ini adalah sudut 90 darjah. X ni bukan hipotenus. Hipotenus adalah bersisi 6 ni. Okey, jadi X kuasa 2 sama dengan, bila dia bukan hipotenus, kita kena ambil sisi yang hipotenus tolak sisi yang satu lagi. Okey, 6 kuasa 2. 6 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Sama dengan 36 tolak 25. Okey, 36 tolak 25 sama dengan X kuasa 2. Okey. X kuasa 2 sama dengan 36 tolak 25 berapa? 11. X sama dengan 11 punca kuasa 2 sama dengan 3.32. Okey, soalan C. Soalan C ni dia tanya 2X. 2X ni janganlah panik. Dia trik saja. Sekali lagi dia boleh dapat jawapan, bahagilah 2. Nah, okey, ni sudut 90 kat sini. Sebab ini adalah tangent, ini adalah jejari. Maka sudut 90 dekat sini. Jadi 2X ni adalah hipotenus. Okey, bila 2X ni hipotenus, okey, kita nak cari sisi yang satu lagi, kita kena tambah. Okey, kita tahu dia bagi PR sama dengan 12. Maka daripada ciri yang mula-mula kita belajar tadi, yang ni akan sama dengan sebelah sini. Maka PR ni akan sama dengan PQ, dekat sini akan jadi 12. Okey, jadi 2X kuasa 2. Okey, sama dengan 2X kuasa 2. Kena kurungan lah sebab 2X kuasa 2. Okey, sama dengan PQ kuasa 2 tambah OQ kuasa 2. Okey, di mana PQ kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 tambah OQ kuasa 2, 5 kuasa 2. Sama dengan 144 tambah 25. 169. 2X sama dengan punca kuasa 2, 169 sama dengan 13. X sama dengan 13 bahagi 2 sama dengan 13 bahagi 2 sama dengan 6.5. Okey, bagi soalan yang ni pula dia melibatkan sudut. Dia bagi sudut dekat sini. Okey, kalau dia bagi sudut dan ianya melibatkan satu segitiga bersudut tegak dan dia bagi sudut, ianya adalah trigonometri. Yang mana trigonometri adalah, saya tidak hafal. Kalau saya hafal tentu tidak salah. Ingat lagi tak? Tangent, sin dan cosine tu. Itulah trigonometri. Jadi kita kena guna konsep trigonometri dekat sini. Okey, yang ni 72. Dekat sini pun 72. Sini 10 cm. Dekat sini juga 10 cm. Okey, bila melibatkan trigonometri, kita kena tengok. X ni, dia berada di garisan ni. Sisi ni. Sisi ni adalah, yang ni sudut tegak kan? Okey, ni sudut tegak, maka garis PO adalah hipotenus. Yang ni hipotenus dah, tak kacau dia dah. Jadi kita tengok nilai X ni. X ni adalah bersebelahan ataupun bertentangan dengan 72. Kalau kita tengok kat sini, X ni adalah bersebelahan dengan 72. Maklumat yang dia beri adalah bertentangan. 10 ni bertentangan dengan 72 dan bersebelahan dengan 72 yang kita nak cari. Jadi kita nak kena guna yang mana? Kita kena fikir sin, cos ataupun tangent. Cuba kita tengok balik. Okay, sebelum ni kan, saya tidak hafal. Kalau saya hafal, tentu tidak salah. Okay, kalau sin, dia guna setentang, tentang bahagi dengan hipotenus. Hipotenus memang tak terlibat pun dalam pengiraan kita. Dah tak ada maklumat. Bukan pula nak suruh kita cari. Kita nak cari yang bersebelahan. Yang ni bersebelahan dengan 72. Yang ni adalah bertentangan dengan 72. Jadi kita tengok yang mana yang sepatutnya kita guna. Okey, kalau cikgu pilih ni lah. Tangent lah. Tangent nak guna tentang dengan sebelah. Okey, jadi
kita kena tulis tangen 72 darjah sama dengan tentang bahagi sebelah. Tentangnya adalah PQ. PQ bahagi dengan OQ. Okay, PQ bahagi OQ. PQ kita adalah 10. OQ adalah X. X lah yang kita nak cari ni. Ni tangen 72 darjah. Jadi, X sama dengan 10 bahagi tangen 72 darjah. Okay, sama dengan, kamu tekan kalkulator kamu, 10 bahagi tangen 72, jawapannya adalah 3.25. Okey, setakat tu sahaja kelas kita hari ni. Cikgu nak kamu buat muka surat 47. Nah, soalan dia 3 sahaja. Okey. 3 saja soalan dia nah. A, B, C ni. Kemudian turn in dalam Google Classroom. Okey, baik. Assalamualaikum.